Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk proposal saya iaitu hubungan antara gaya keibubapaan dan penggunaan peranti teknologi dalam prestasi subjek Bahasa Melayu murid masalah pembelajaran di daerah Langkawi Kedah. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Menurut Nurul Izzati dan Manisa dalam kajian Vandergast 2021, situasi keselaruan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak yang mengalami masalah dalam pembelajaran telah menyebabkan ibu bapa memberi kebenaran kepada mereka untuk menggunakan kemudahan teknologi ataupun peranti teknologi seperti telefon pintar, tablet, komputer riba, televisyen dan permainan video. Menurut Salmah dan Malisa 2016, kanak-kanak di bawah umur 3 tahun akan terbantu perkembangannya jika mereka menonton televisyen secara berlebihan. Menurut Aina Rashidah dan Hafsah Muhammad Yusof 2020, nyata sekali dalam persekitaran kita dapat dilihat bahawa kanak-kanak yang umurnya seawal tahun sudah diberi kebenaran oleh ibu bapa untuk bermain peranti teknologi seperti telefon pintar dan tablet yang dimiliki oleh ibu bapa. Penyataan masalah yang seterusnya ialah menurut Nurul Izzati dan Manisa 2021, apa yang dapat dilihat terhadap bilangan pengguna peranti teknologi masa kini mendapati bahawa majoriti responden yang dikaji mempunyai telefon pintar di rumah iaitu sebanyak 88.3% bagi orang dewasa dan 86.5% digunakan oleh kanak-kanak. Senario ini menunjukkan bahawa dengan adanya peranti teknologi ini secara tidak langsung ia boleh menjejaskan tahap perkembangan mereka menurut Napi Tupulu, Berlianto dan Rachmawati 2020. Menurut Morgana Sundari dan Hasnah 2021 lagi, dalam kajian Campaign for a Commercial Free Childhood and Alliance for Childhood 2012, sekiranya kanak-kanak duduk dalam posisi yang lama semasa bermain peranti teknologi, hal ini akan menyebabkan masalah obesiti, masalah gangguan tidur, masalah prestasi pembelajaran yang merosot dan masalah hubungan sosial di persekitarannya. Berikut adalah objektif kajian saya. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti jenis gaya keibubapaan dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran di daerah Langkawi Kedah. Mengenal pasti tahap penggunaan peranti teknologi dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran di daerah Langkawi Kedah. Berikut adalah kerangka konsep saya iaitu gaya keibubapaan, penggunaan peranti teknologi dan prestasi subjek Bahasa Melayu murid masalah pembelajaran. Berikut adalah dapatan kajian yang saya dapat. Dapatan objektif pertama, apakah gaya atau cara asuhan yang Puan amalkan kepada anak-anak? Saya mempunyai 3 sampel. Sampel yang pertama mengatakan beliau mengamalkan cara yang tegas, gaya authoritarian di mana anaknya tidak akan membantah cakap dia dan suami. Apabila peraturan yang kami tetapkan, anak kami perlulah mengikut. Sampel kedua pula bercakap, saya masih wujudkan peraturan dan hukuman tetapi dalam masa yang sama, jika anak-anak membuat salah, saya akan tanya dan dengar dulu penjelasan mereka. Sampel ketiga menyatakan bahawa apa-apa peraturan yang kami tetapkan, anak kami perlulah mengikut kerana bagi saya itu yang terbaik untuk mereka. Berikut adalah dapatan objektif buah, apakah tahap penggunaan peranti teknologi terhadap anak Puan? Okey. Yang pertama, sampel pertama mengatakan penggunaan peranti teknologi atau kita panggil gadget kepada anak saya sangat terhad. Saya dan suami mengawal mereka sepanjang menggunakan gadget. Sampel kedua menyatakan saya masih memberi kelonggaran kepada mereka dalam menggunakan gadget tetapi saya juga masih tegas dalam penggunaan gadget mereka. Saya akan sentiasa memantau anak saya dalam menggunakan gadget. Sampel ketiga menyatakan saya dan suami akan bertegas sekiranya mereka tidak mahu kembalikan telefon bimbit dan tablet tersebut dan kami menetapkan had masa semasa menggunakan telefon bimbit tersebut. Kami tidak mahu sebab gadget mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Berikut adalah dapatan objektif yang seterusnya. Adakah anak Puan menunjukkan sikap yang teruja apabila dapat bermain gadget? Sampel pertama menyatakan ya, mereka sangat teruja dan seronok jika kita bagi gadget kepada mereka. Sebab masa itulah mereka nak bermain games, tengok sosial media dan sebagainya. Sampel kedua menyatakan teruja masa hujung minggu juga, saya akan memberi kelonggaran kepada mereka dalam menggunakan sosial media. Sampel ketiga menyatakan ya, saya sangat teruja dan seronok jika kita bagi gadget kepada mereka sebab masa itulah mereka akan seronok. Perbincangan kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa gaya otoritatif merupakan gaya keibubapaan yang paling banyak atau dominan yang digunakan dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai anak masalah pembelajaran dan diikuti dengan gaya otoritarian. Gaya keibubapaan otoritatif juga dianggap sebagai cara yang paling relevan kerana ibu bapa lebih bersikap demokratik dan sentiasa melibatkan diri untuk meningkatkan perkembangan dan tingkah laku anak menurut Wan Anissa 2016.
Pelibatan ibu bapa adalah penting kerana mendidik anak yang bermasalah pembelajaran memberi banyak cabaran dan menuntut pelbagai keperluan kepada ibu bapa. Berikut adalah workshop gaya keibubapaan yang saya analisis dalam analisis MVivo. Cadangan kajian. Cadangan untuk kajian pada masa akan datang dapat memberi tumpuan dalam mengkaji pelibatan ibu bapa terhadap penggunaan peranti teknologi oleh anak-anak dalam konteks gaya keibubapaan mereka. Kajian ini dapat dirumuskan bahawa ibu bapa berperanan penting dalam menetapkan penggunaan peranti teknologi oleh anak bermasalah pembelajaran sama ada dengan mewujudkan kawalan dan memantau penggunaan mereka agar tidak digunakan secara berlebihan. Rumusan. Kajian ini dapat dirumuskan bahawa ibu bapa berperanan penting dalam menetapkan penggunaan peranti teknologi oleh anak bermasalah pembelajaran sama ada dengan mewujudkan kawalan dan memantau penggunaan mereka agar tidak digunakan secara berlebihan. Keseimbangan antara struktur peraturan yang ditetapkan dan persekitaran yang mesra dan bersifat demokratik diperlukan dalam memastikan tingkah laku kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dibenahi secara positif dan penggunaan peranti teknologi dapat digunakan pada kadar yang optimal. Berikut adalah senarai rujukan yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.